Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Muttaqi dalam mata pelajaran tafsir. Sebelum itu, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita akan teruskan pelajaran tafsir kita dalam buku Usuluddin pada tajuk yang keempat yang bertajuk Ajrus sadaqati wa adabuha. Ajrus sadaqati wa adabuha. Pahala bersedekah dan adab-adab bersedekah. Yang mana kita akan pelajari dalam tajuk ini, yang pertama, qiraatul ayati mujawwadatan. Kita akan membaca ayat Al-Quran secara tajwid. Dan yang kedua, kita akan menerangkan bayanu ma'anil kalimatil mukhtarah, menerangkan perbendaharaan ataupun makna-makna perkataan yang terpilih. Seterusnya kita akan menerangkan syarahul ayati ijmalan. Kita akan menerangkan ayat Al-Quran yang kita baca saat lagi secara ringkasnya. Dan yang terakhir untuk pelajaran hari ini iaitu bayanu sababi nuzulil ayat. Kita akan menerangkan sebab kenapa ayat Al-Quran tersebut diturunkan. Seperti sedia maklum, setiap ayat Al-Quran yang diturunkan mesti ada sesuatu peristiwa yang berlaku di sebalik penurunan ayat Al-Quran tersebut. Dan ayat Al-Qurannya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Surah Al-Baqarah ayat 261 dan 262. Maknanya, bandingan derma orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah Ta'ala maha luas rahmat kurniaannya, lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan agama Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang mereka belanjakan itu dengan perkataan membangkit-bangkit pemberiannya, dan tidak pula menyinggung atau menyakiti pihak yang diberi, maka mereka memperolehi pahala di sisi Tuhan mereka. Dan tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Surah Al-Baqarah ayat 261 dan 262. Terusnya kita tengok bayanu ma'anil kalimatil mukhtarah, menerangkan makna-makna kalimah yang terpilih. Di sini ada 6. Yang pertama, mathalul ladzina yunfiquna. Dalam bahasa Melayunya iaitu perumpamaan orang yang memberi sedekah. Makna dia sifatuhum al-mustahsinah al-ajibah. Sifatuhum al-mustahsinah al-ajibah, iaitu makna dia sifat mereka yang baik dan menakjubkan. Sifatuhum al-mustahsinah al-ajibah, sifat mereka yang baik dan menakjubkan. Kalimah yang kedua iaitu sabilillah. Al-ma'ani, makna dia ma yuaddi ila mardatihi subhanahu wa ta'ala. Ma yuaddi, perkara yang membawa, ila mardatihi, kepada keridaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yuaddi ila mardatihi, perkara yang membawa kepada keridaan Allah subhanahu wa ta'ala. Seterusnya perkataan habbatin,
Yang dimaksudkan dengan habbah iaitu wahidatul habbi alladhi yuzra'u. Wahidatul habbi alladhi yuzra'u, iaitu sebiji benih yang ditanam. Sebiji benih, wahidatul habbi alladhi yang yuzra'u, yang ditanam. Seterusnya perkataan wasi'un fadluhu. Wasi'un maknanya fadluhu, kelebihannya. Fadluhu maksudnya kelebihannya. Mannan, perkataan yang seterusnya iaitu zikrun ni'mati ala ma'na ta'did. Zikrun ni'mati ala ma'na ta'did, menyebut-nyebut nikmat ala makna ta'did dengan erti menghitungnya, iaitu mengungkit-ungkit sesuatu pemberian. Maksudnya kita memberi sedekah kepada seseorang tersebut dan lepas-lepas tu kita mengungkit apa yang kita sedekahkan. Contoh, aku telah bagi kat hang RM10, hang ingat lagi. Tu maksudnya mengungkit-ungkit. Dan perkataan yang terakhir iaitu ada at-tatawulu wat-tafakhuru bil infaq. At-tatawulu wat-tafakhuru bil infaq, berlebihan dan berbangga dengan pemberian yang disumbangkan. Maksudnya apa? Kita apabila kita menyumbang, kita bersedekah, maksudnya kerana kita bangga. Hari ini aku sedekah, hari ini aku paling hebat, aku sedekah RM100 ke masjid. Contoh, itu contoh tuan-tuan ya. Okey, habis berkenaan ma'anil kalimat. Kita teruskan, kita lanjutkan kepada syarhul ayati ijmalan. Kita menerangkan ayat Al-Quran ini secara ringkas. Tubayyinu lana al-ayati sabiqah, menerangkan kepada kita ayat yang tersebut, ayat yang kita baca tadi. Mathalul munfiqi li amwalihi fi sabilillah, perbandingan orang yang bersedekah hartanya di jalan Allah. Maksudnya ayat ini dia menerangkan perbandingan yang Allah Ta'ala berikan bagi golongan yang bersedekah di jalan Allah. Fama huwa zalikal masalu, dan apakah perbandingan tersebut? Yaitu masalul munfiqu limalihi, perbandingan al-munfiqi. Masalul munfiqi, perbandingan orang yang bersedekah ataupun yang berinfak, limalihi, hartanya, mukhlisan, ikhlas. Maksudnya dia menginfakkan hartanya dengan hati yang ikhlas, fi sabilillah, di jalan Allah. Kamathali habbatin zuri'at, seperti sebiji benih yang ditanam. Perumpamaan dia apa dia? Perumpamaan yang Allah Ta'ala datangkan di sini iaitu seperti sebiji benih yang ditanam. Fa'ambatat sab'a sanabila, lalu daripada benih tersebut ambatat, tumbuh, sab'a sanabila, 7 dahan. Kita nampak, kita beri perumpamaan seperti sebiji benih yang kita tanam dan tumbuh sepohon pokok yang pada pokok tersebut ada 7 dahan. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan pada setiap dahan tersebut ada 100 biji benih. Pada setiap dahan tersebut ada 100 biji benih. Fasarat, maka ia akan menjadi sab'umi'ati habbatin, dia akan menjadi 700 biji benih. Sebiji benih yang kita tanam, maka daripada benih tersebut akan tumbuh satu pohon ataupun satu pokok, dan pada pokok tersebut ada 7 dahan. Setiap dahan ada 100 kali 7, maka ada 700. Seperti perumpamaan kita membelanjakan harta kita di jalan Allah dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang yakin kepada Allah. Kita sedekah RM1 dengan hati yang ikhlas, dan Allah Ta'ala akan gandakan pahalanya seumpama RM700. Macam itulah. Maksud umpama kamu membelanjakan harta kamu sebanyak RM700. Banyak tu. Wa kadzalika yudha'ifullah, dan demikian juga Allah Ta'ala menggandakan
amalal munfiqi, amalan-amalan orang yang bersedekah fi sabilihi, di jalan Allah, ila 700 dha'fin, kepada 700 gandaan pahalanya, ila ad'afin kathirah, yang merangkumi gandaan yang banyak, mimma la ya'lamuhu illallah, yang mana tidak diketahui gandaan tersebut melainkan Allah Ta'ala yang ketahui. Kemudian ayat ini juga summa, kemudian ayat ini menerangkan ataupun memuji, Allah Ta'ala memuji pada ayat yang seterusnya. Allah Ta'ala memuji, summa madahallahu ta'ala allazina yunfiquna, kemudian Allah Ta'ala memuji golongan yang bersedekah fi sabilihi, di jalan Allah, ibtigha'a mardatihi, untuk mendapat, mencari keridaan Allah Ta'ala. Wala yutbi'una ma qaddamuhu, dan tidak mengikuti apa yang mereka berikan, minal khairati, daripada kebaikan, bil manni, dengan menyebut-nyebut ataupun kita kata tadi dengan mengungkit-ngungkit pemberian tersebut, ala ma a'tauhu, terhadap apa yang mereka berikan. Wala yu'zunahu, dan mereka tidak menyakiti hati orang yang menerima itu, sama ada dengan biqaulin, dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Contoh perkataan, maksudnya dia bagi-bagi, lepas tu dia menyakiti hati penerima, apa yang penerima tersebut. Contoh kita kata contoh macam mana? Contoh macam ni lah. Kita bagi duit kat kawan tu, lepas tu kita kata, hang ni tak boleh kau nak kerja sendiri, kerja lah. Macam tu lah contoh. Maksudnya kita menyakiti hati orang yang menerima harta yang kita infakkan. Jadi Allah Ta'ala memuji golongan yang tidak mengungkit-ngungkit apa yang dia beri, dan Allah Ta'ala juga memuji golongan yang tidak menyakiti hati penerima tersebut. Seterusnya kita tengok sebab penurunan ayat, sababu nuzulil ayah. Qala al-Kalbi, berkata Imam al-Kalbi, nuzilat hadhil ayati fi Uthman bin Affan wa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma. Diturunkan ayat ini kepada Sayyiduna Uthman bin Affan dan Sayyiduna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma. Ayat ini diturunkan kepada dua orang sahabat Nabi, iaitu Uthman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Ja'a Abdurrahman bi arba'ati alafi dirhamin. Telah datang Abdurrahman kepada Rasulullah dengan 4,000 dirham. Sadaqatan, sebagai sedekah, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uthman bin Affan membawa kepada Nabi 400 dirham. Lalu dia berkata kepada Nabi, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanat indi 8,000, di sisi aku ada 8,000 dirham. Fa amsaktu minha li nafsi, dan aku menyimpannya untuk perbelanjaan aku dan wa'yali, dan keluargaku. Wa arba'atu okey, fa amsaktu minha li nafsi wa 'ayali 4,000 dirhamin. Aku menyimpannya untuk diriku dan keluargaku sebanyak 4,000 dirham. Wa 4,000, dan 4,000 lagi, aqradtuha rabbi, aku memberinya ke jalan Allah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata padanya, kata kepada Sayyidina Uthman, barakallahu fima amsakta laka wa fima a'taita. Semoga Allah Ta'ala memberkati kamu dengan apa yang kamu simpankan untuk kamu dan keluarga kamu, dan fima a'taita, dan Allah Ta'ala memberkati apa yang kamu berikan.
Wa amma Uthman, manakala Sayyiduna Uthman, tadi cerita Abdul Rahman bin Auf. Yang ni kita nak cerita pasal Sayyidina Uthman. Fajahhaza jaisal muslimina, Sayyidina Uthman dia menyediakan kepada tentera orang Islam fi ghazwati Tabuk, pada peperangan Tabuk, bi alfi ba'irin, dengan 1000 ekor unta. Kita kata seekor unta lah ni harga lebih kurang 6,000 7,000. 6 kali 1000, 6,000 kali 1000 ekor 6 juta ringgit. Lebih kurang macam tu lah. 6,000 kali 1000 6 juta. Seumpama kalau kita katalah ni Sayyidina Uthman memberi 6 juta kepada Rasulullah untuk peperangan dalam peperangan Tabuk. Dan bi alfi ba'irin, dengan bi aqtatiha, dan unta tersebut bukan unta semata-mata tetapi unta yang dilengkapi dengan barangan dan muatannya untuk peperangan. Unta lah, maksudnya unta tu dia bawa ada tempat duduk, ada tempat nak bobek, semua komplit lah unta tu. Jadi Sayyidina Uthman membelanjakan ataupun menginfakkan 1000 ekor unta untuk peperangan Tabuk. Maka Allah Ta'ala pun menurunkan ayat ini memuji kepada tindakan kepada Sayyidina Uthman dan Abdul Rahman. Dan Allah Ta'ala memberi perumpamaan dengan sebiji benih yang ditanam. Daripada benih tersebut tumbuh sepohon pokok. Pokok tu ada 7 dahan. Setiap dahan ada 100 biji benih. 100 kali 7 dahan. Maka kita akan mendapat gandaan pahala sebanyak 700. Jadi mudah-mudahan kita boleh berinfak dengan hati yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menggandakan, menerima sedekah kita. Dan setakat ini dulu. Nanti kita akan sambung pada bahasan yang seterusnya, iaitu mafhumus sadaqah dan seterusnya. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.